Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita di dalam video pengajaran dan pembelajaran untuk semester 2 tingkatan 6 bagi subjek perakaunan. Okey, hari ini saya nak bincangkan topik yang kedua di semester 2 iaitu 8.0 kaedah pengekosan. Topik ini saya pecahkan kepada 3 video. Jadi video yang pertama saya ini adalah 8.1 pengekosan tempahan kerja. Okey, pengekosan tempahan kerja digunakan apabila setiap unit atau kelompok unit berbeza daripada keluaran yang lain. Maksudnya setiap unit tempahan tu adalah berbeza, dia unik, dia tak sama antara satu sama lain. Sistem pengekosan tempahan kerja melibatkan pengumpulan kos mengikut aktiviti yang dapat dikenal pasti. Kos-kos yang terlibat akan dikumpul dan direkod secara berasingan untuk setiap kerja sehingga kerja-kerja tersebut disiapkan. Dia direkod secara berasingan. Kita dah beritahu tadi dia adalah kelompok atau unit yang berbeza. Oleh itu, satu kerja itu boleh merupakan satu tempahan khas seperti rak pameran. Jika keluaran hanya satu unit, maka semua kos input yang terlibat akan menjadi kos seunit rak pameran tersebut. Sekiranya keluaran sekelompok, misalnya satu selai baju batik, memperatakan jumlah kos input itu akan berikan kos sehelai baju. Pengekosan tempahan kerja digunakan oleh syarikat yang terlibat dengan pengeluaran produk yang berbeza-beza antara satu sama lain. Kita dah tahu tadi dia berbeza ikut tempahan pelanggan atau spesifikasi pelanggan. Dan biasanya mengikut kehendak atau spesifikasi pelanggan yang saya sebut tadilah di tempahan. Okey, ciri-ciri pengekosan tempahan kerja atau sifat untuk pengekosan tempahan kerja. Produk yang dihasilkan bergantung kepada spesifikasi pelanggan. Ikut kehendak pelanggan. Apa yang pelanggan mahukan, itu yang kita sediakan. Produk yang dikeluarkan adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi kita tengok ini ciri-ciri pengekosan tempahan kerja. Contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja. Okey, firma pembuatan seperti industri pembuatan perabot, firma pembinaan dan industri membuat kapal terbang. 2. Firma dalam industri perkhidmatan seperti industri perfilman, firma percetakan, firma membaiki automobil, firma guamam iaitu lawyer, peguam, firma perubatan dan firma pengiklanan advertising. Okey, ini aliran kos dalam pengekosan kerja. Dia mula daripada inventory bahan mentah. Okey, dia pergi pada akaun kerja dalam proses. Okey, upah belum bayar ni berkaitan dengan buruh. Inventory barang siap, kawalan overhead perkilangan dan kos barang dijual. Okey, ini ledgernya lah dan arrow menunjukkan aliran kos dia. Okey, kita pergi kepada dokumen sumber dia. Dokumen yang pertama adalah borang permintaan bahan. Borang permintaan bahan merupakan satu dokumen yang merekod jenis dan kuantiti bahan yang dikeluarkan dari Jabatan Stok untuk diperuntukkan kepada sesuatu kerja. Kos bahan mentah yang dikeluarkan kepada Jabatan Pengeluaran akan direkodkan dalam borang ini. Maklumat yang terdapat dalam borang permintaan bahan adalah seperti kos seunit bahan mentah, kuantiti bahan mentah, keterangan untuk jenis bahan yang dikeluarkan, jumlah kos, nombor permintaan, tarikh dan tanda tangan pihak yang berkaitan. Ini butir-butir kena adalah. Kalau diminta kamu sediakan dokumen dia, kena ada butir-butir yang dikehendaki.
Okey, ini antara contohlah contoh dokumen yang permintaan bahan tadi. Okey, yang diluluskan ni mesti ada tanda tangan lah diterima pun mesti ada tangan, dikeluarkan pun mesti ada tanda tangan. Ini contoh yang kosong. Sepatutnya bila kamu minta disediakan mesti ada tanda tangan untuk setiap ni menunjukkan dokumen tu telah sah lah. Borang permintaan bahan. Kad masa kerja atau tiket masa kerja. Kad masa kerja menunjukkan jumlah masa yang diambil oleh seorang yang diperuntukkan kepada kerja tersebut. Ini melibatkan huruf. Maklumat yang terdapat dalam kad masa kerja seperti kadar puasa jam, jumlah masa yang diambil oleh seseorang pekerja dan jumlah kos buruh yang dilibatkan dalam sesuatu kerja. Okey, ini dia contoh kad masa kerja atau tiket masa kerja. Yang ini dia Okey, dia ada maklumat dia. Okey, dan disahkan oleh ni mesti ada tanda tangan. Okey, lembaran kos overhead. Overhead kilang dicas pada setiap jabatan dikumpul dengan menggunakan lembaran kos overhead. Selepas overhead kilang telah dikumpulkan, kos-kos ini kemudian diserapkan kepada unit dikeluarkan dengan menggunakan asas-asas yang sesuai untuk tujuan memastikan kos kerja yang ditempa. Sekiranya kadar overhead pratentu. Overhead pratentu adalah overhead bukan sebenar, dia anggaran saja, digunakan untuk menyerap overhead kepada unit-unit yang dikeluarkan. Overhead sebenar dikumpulkan untuk menentu amount overhead lebih atau kurang serap. Bila kita menggunakan overhead pratentu atau anggaran, kita akan bandingkan dengan overhead sebenar. Jadi bila kita buat perbandingan, kita akan dapat sama ada overhead terlebih atau terkurang serap. Okey, ini dia dokumen lembaran kos overhead. Sama juga ada butir-butir. Disediakan oleh ni mesti ada tanda tangan, disahkan pun mesti ada tanda tangan. Lembaran kos kerja. Lembaran kos kerja merupakan laporan kos yang disediakan untuk merekodkan ringkasan kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhead kilang untuk sesuatu kerja. Lembaran kos kerja ini mengandungi butir-butir maklumat seperti nama syarikat, nombor kerja, jenis keluaran, jenis produk, nama pelanggan, tarikh mula dan siap, jumlah kuantiti, harga dan nombor rujukan seperti tiket masa, nombor borang permintaan bahan. Amount overhead pengeluaran yang dicatat di lembaran kos kerja adalah overhead yang diserap dan tentu menggunakan kadar overhead tertentu. Jadi maksudnya kat sini dia menggunakan overhead anggaran bukan sebenar. Okey, ini dia dokumen lembaran kos kerja. Kamu tengok ada butir-butir dia. Okey, disediakan nampak ada tanda tangan. Ini dokumen betul lah, yang lengkap dengan tanda tangan. Okey, merekod belian bahan mentah. Contohnya belian bahan mentah secara kredit. Kredit ni maksudnya hutang bernilai RM2,000. Okey, jadi cara rekod dia kamu akan rekodkan di dalam jurnal. Ini saya buat catatan saja. Debit inventory bahan mentah RM2,000. Kamu kreditkan akaun belum bayar atau pemiutang RM2,000. Merekod bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Contoh bahan mentah langsung yang diperlukan untuk proses pengeluaran ialah RM1,150, manakala bahan mentah tak langsung sebanyak RM500 diperlukan. Okey, bila bahan mentah langsung dia adalah bahan mentah langsung. Tapi bila bahan mentah tak langsung dia adalah overhead, overhead perkembangan. Okey, catatan dia debit inventory kerja dan proses RM1,150. Debit overhead kilang, nampak bahan mentah tak langsung dia akan pergi kepada overhead kilang RM500. Kredit inventory bahan mentah RM1,650. Kita campurkan dua-dua ni tadi. Merekod kos buruh langsung dan buruh tak langsung. Contoh, kos buruh langsung dilibatkan ialah RM1,600 dan kos buruh tak langsung RM1,300. Sama macam bahan tadi, kos buruh langsung adalah buruh langsung, manakala buruh tak langsung dia adalah overhead, overhead kilang. Debit inventory kerja dan proses RM1,600. Debit overhead kilang RM1,300. Macam saya sebut tadi, kita kreditkan upah belum bayar RM2,900.
Merekod overhead kilang diserap. Bila sebut diserap, dia adalah overhead pratentu, anggaran. Contoh overhead kilang diserap pada kadar RM20 per jam buruh langsung. Jumlah jam buruh langsung yang diperlukan ialah 160 jam buruh langsung. Jadi catatan dia, debit inventory kerja dalam proses 3,200, kredit overhead kilang 3,200. Macam mana kita dapat? Kita darabkan lah, darabkan angka ni. Okey, yang kelima, merekod overhead kilang yang terlibat dalam bulan Mac. Okey, item dia adalah overhead kos sebenar, utility 400, sewa kilang 1,300, jumlah overhead 1,700. Catatan dia, debit overhead kilang 1,700, kredit bank 1,700. Merekod kos kerja siap. Contoh, katakanlah kerja untuk mencetak 200 buah buku majalah sekolah telah disiapkan sepenuhnya. Jadi debit inventory barang siap 5,950. Ini dia bersambunglah contoh tadi. Jadi kamu boleh rujuklah contoh sebelumnya. Okey, kredit inventory kerja dalam proses 5,950. Merekod kos barang dijual. Contoh, tempahan kerja untuk mencetak 200 buah buku majalah sekolah yang telah siap akan dihantar kepada pelanggan. Ini pun bersambunglah tadi. Jadi, kamu boleh rujuk contoh sebelumnya. Debit kos barang dijual 5,950. Kredit inventory barang siap 5,950. Okey, rumusan dia kamu tengok. Bila ada tempahan, dia mula dengan pesanan jualan, dia akan pergi pesanan pengeluaran. Okey, dia pecah kepada borang permintaan bahan untuk bahan mentah, tiket masa untuk buruh, overhead disirap untuk overhead. Yang itu bukan overhead sebenar lah. Semuanya akan direkodkan dalam lembaran kos kerja. Okey, kita pergi kepada contoh. Saya bagi dua contoh dalam video ni. Okey, yang ini saya pergi kepada soalan teori lah. Saya dah dedahkan pada video-video saya sebelum ni. Untuk perakaunan tingkatan 6, tak boleh lah. Memang ada soalan teori. Jadi kamu kena menjawab soalan teori. Dan pengalaman saya yang dah mengajar lebih daripada 20 tahun, saya dapati pelajar memang lemah soalan teori. Jadi kamu tetap kena mahir soalan teori. Soalan teori memang ada untuk perakaunan. Okey, soalan dia. Nyatakan kegunaan setiap dokumen yang berikut bagi sebuah perniagaan perkilangan. Okey, yang pertama, lembaran kos kerja. Yang kedua, nota permintaan bahan. Yang ketiga, kad masa kerja. Ini saya dah bincang tadi dekat nota saya mengenai dokumen-dokumen ni. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Okey. Dokumen yang pertama, kegunaan dia lembaran kos kerja. Satu dokumen yang digunakan untuk merekod atau menunjukkan kos bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan dalam pengekosan tempahan kerja. Okey, jawapan ni ada dua lah yang diterima. Jadi saya tulis dua-dua dia. Atau satu dokumen digunakan untuk merekod kos kerja yang disiapkan atau dikeluarkan dalam pengekosan tempahan kerja. Dokumen yang kedua, nota permintaan bahan. Satu dokumen digunakan oleh penyelia, supervisor, Jabatan Pengeluaran untuk meminta bahan mentah dikeluarkan daripada stor simpanan bagi tujuan pemprosesan. Kamu nampak jawapan cantik kan? Kalau kamu dapat jawab macam ni, dapat markah penuh. Okey, yang ketiga adalah kad masa kerja. Sejenis dokumen yang digunakan untuk merekod masa kerja buruh yang diambil atau diluangkan oleh pekerja untuk membuat atau menyiapkan satu kerja atau satu kelompok kerja. Okey, kita tengok pada contoh dua. Okey, contoh dua ni minta kamu untuk buat satu dokumen. Okey, dokumen ni telah disoal dalam SPTM dalam beberapa soalan. Jadi ada cara nak menjawab dokumen ni. Okey, kita tengok soalan ni. Syarikat Bumi berhak melibatkan kos yang berikut untuk melaksanakan kerja RT204 yang terdiri pada 1,000 unit anak patung yang boleh berjalan, bercakap dan menyanyi. Bahan mentah langsung yang diminta dan digunakan pada 1 April 2019, nombor permintaan 201, 200 meter persegi kain pada harga RM8 semeter persegi.
Pada 4 April 2019, nombor permintaan 208, 250 meter persegi plastik pada harga RM3 semeter persegi. Pada 6 April 2019, nombor permintaan 212, 50 meter bahan EF pada harga RM5 semeter. Buruh langsung pada 15 April 2019, nombor kad kerja P72, 400 jam pada kadar RM6 sejam. Overhead perkilangan pada 15 April 2019. Overhead diserap dengan asas jam, buruh langsung pada kadar RM2 sejam. Okey, overhead ni boleh diserap menggunakan jam mesin dan boleh juga menggunakan asas jam buruh. Untuk soalan ni dia kata asas jam buruh, jadi kita ikutlah maklumat yang diberi. Pada 30 April 2019, banyak 800 unit anak patung telah dihantar ke sebuah pasar raya. Dikendaki sediakan lembaran kos kerja yang lengkap termasuk perincian kos bahan mentah langsung, buruh langsung, overhead perkilangan, rumusan kos, kos seunit, kos bandar jual dan nilai inventory ahli. Tengok ni lembaran kos kerja, dia dah beritahu banyak maklumat yang kena masukkan. Kena ikut soalan ni. Okey, ini saya buat dah siap type lah jadi kamu tengok jawapan saja. Okey, syarikat Bumi Berhad, lembaran kos kerja, kau masukkan nombor kerja RT 204, tarikh permulaan kerja 1 bulan 4 2019, diskriminasi anak patung, tarikh penyiapan 15 bulan 4 19, jumlah unit siapkan 1000. Kamu tengok ada maklumat bahan mentah, kena ikut satu persatu, jumlahkan. Buruh langsung pun the cost dia, overhead perkilangan, asas jam buruh, kuantiti, kos dia. Okey, lepas tu kamu rumuskan satu persatu, rumuskan. Kamu dapat kos seunit RM5.8. Tarikh untuk kos barang jual ni tarikh 30 bulan 4. Kos barang jual 800 kali RM5.8 daripada kos unit tadi 4640. Baki dia 1000 tolak 800 kali RM5.8 dapat 1160. Tanda tangan disediakan. Okey, saya nak komen sikit dekat dokumen ni. Bila buat dokumen ni kamu tengok ni petak ni. Okey, petak ni adalah kotak kotak ni pernah keluar satu dulu, pernah tanya resit. Kotak ni sebagai markah tersendiri. Okey, untuk yang ini dia bukan markah tersendiri lah. Untuk yang ini dia gabung dengan markah format. Jadi satu markah diberi untuk yang kotak ni dan juga format dalamnya. Jadi ada pernah ditanya 2 kali cara pemarkahan dia lah, ada 2 Yang pertama kotak ni, ambil pembaris garis kotak ni, dia ada pernah markah tersendiri satu markah, dan pernah juga dia markah untuk soalan ni dia beri sebagai markah dalam format. Dalam format termasuk kotak tepi ni. Jadi itu panduan dia kotak tepi ni ambil garis lah, setakat garis saja mesti ada sebab dia ada markah, dan masuk yang dalam ni lah sebab dia termasuk dalam markah format kamu. Okey, inilah dia lembaran kos kerja yang dikendaki oleh soalan. Okey, jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.